Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Sihat? Okay, Alhamdulillah. Okay, sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran hari ini, cikgu nak tunjuk satu video yang berkait dengan topik kita pada hari ini. Mari amalkan gaya hidup sihat dengan makan makanan yang berkhasiat. Baru tubuh badan sihat. Suku separuh. Okay, semua tahu tak ini kartun apa? Okay, ini kartun Upin Ipin. Okay. Okay, semua tahu tak apa itu konsep suku-suku separuh? Pernah dengar tak? Pernah Konsep suku-suku separuh ni telah diperkenalkan oleh KKM, iaitu kita punya Kementerian Kesihatan Malaysia, iaitu konsep pinggan sihat Malaysia. Jadi apa yang dikatakan dengan konsep suku-suku separuh ni? Okey. Maksudnya suku-suku separuh. Jadi kita kena amalkan separuhnya ialah vegetables, maksudnya sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan sukunya ialah karbohidrat dan juga satu lagi suku ialah protein. Jadi ini gambar di sebelah ni contoh pengambilan makanan yang sepatutnya kita ambil dalam harian kita. Okay. Jadi pernah tak anda semua, anak-anak murid semua mengalami masalah lebihan berat badan ataupun lebih daripada stage normal pada BMI? Okey, mesti pernah kan? Jadi cikgu ada tips untuk kita mengurangkan ataupun untuk kita menstabilkan berat badan kita. Iaitu yang pertama, kita mestilah makan 3 hidangan utama sahaja yang sihat dalam harian kita. Yang kedua, makanlah 1 hingga 2 snack yang sihat. Contoh sihat macam apa? Kekacang jika perlu. Dan ketiga, kita mestilah kurangkan makan makanan yang bergoreng dan juga bersantan. Makanan bersantan amat terkenal dengan makanan di Malaysia ni kan. Dan akhir sekali kita mestilah makan makanan yang dimasak di rumah sahaja. Sebab apa? Sebabnya kita sendiri boleh mengawal bahan-bahan yang kita masak itu. Okey, kita teruskan dengan topik kita 2.1 gizi seimbang dan nilai kalori. So, gizi seimbang ialah pemakanan yang mengandungi semua kelas makanan yang diperlukan oleh badan seseorang dalam kuantiti yang betul. So, ada sesiapa tahu ke apa yang dimaksudkan dengan kelas makanan? Ada yang tahu ke? Tak tahu? Okey, tak apa. Okey, kelas makanan ni contoh dia macam karbohidrat, kita ada protein, kita ada sayur-sayuran, kita ada buah-buahan. Okay, seterusnya, malnutrisi. Okey, malnutrisi ni apa? Dia terjadi apabila kita kekurangan zat makanan. Okey, macam awak tengok gambar yang pertama ni, goiter. Goiter ni dia terjadi sebab dia mempunyai kekurangan unsur iodin di dalam makanan. Okey, kalau yang kedua ni, scurvy atau yang terjadi sebab kita ni kekurangan vitamin C. So bila kita kurangnya vitamin C ni, kita akan senang sakit, kita akan mudah mendapat pendarahan spontan, contohnya macam ulcer gigi. Okey, yang ketiga ni awak tengok marasmus. So marasmus ni dia terjadi sebab adanya gangguan makanan di mana sindrom tu berlaku sebab kekurangan tenaga protein yang berpunca daripada pengambilan tetap yang tak cukup kalori. Macam contoh awak makan terlalu banyak karbohidrat, awak tak ambil sayur-sayuran, awak tak ada ambil langsung buah-buahan, so dia akan jadi marasmus ni dekat bayi. Okay, seterusnya konsep pinggan sihat Malaysia. Ia terdiri daripada separuh pinggan dengan buah dan sayur, suku pinggan dengan ikan atau sumber protein yang lain, dan suku pinggan dengan nasi atau karbohidrat yang lain. So bila kita dah belajar konsep pinggan sihat Malaysia ni, saya harap awak semua boleh makan dengan lebih sihat lah lepas ni. Ada sayur, ada buah-buahan. Okey. So kalau kita nak tahu makanan kita ni dia mempunyai nilai kalori tersendiri.
So kita tengok dulu apa maksud nilai kalori. Nilai kalori ni adalah nilai tenaga bagi sesuatu makanan. Jumlah tenaga yang dibebaskan daripada pengoksidaan atau pembakaran 1 gram makanan tersebut dengan lengkapnya. So unit SI bagi nilai kalori ialah joule per kilogram. Tapi sesetengah soalan kita boleh tengok kadang-kadang dibagi dalam kilojoule per gram. Sama je, cuma unit SI dia adalah joule per kilogram. Okey, calorimeter bomb. So calorimeter bomb ni adalah alat yang digunakan untuk pengukuran nilai kalori makanan. Okey, kita sambung dengan pengiraan nilai kalori. Okay, contoh dia bagi soalan kat sini, nasi ni dia ada nilai kalori dia 16.7. Daging dia ada 37.6 kJ per gram, ikan pula 16.7 kJ per gram. So soalan dia kata, seorang murid makan 100 gram nasi, 50 gram daging dan 100 gram ikan. So dia nak hitung jumlah nilai kalori yang diambil. Macam mana kita nak selesaikan? Okay, kita tengok. Okey, macam gini. Jumlah nilai kalori sama dengan 100 gram kali dengan 16.7 kJ per gram. 100 gram ni sebab dia kata murid tu dimakan 100 gram nasi. Okey, 100 gram nasi. Kita darabkan dengan nilai kalori dia. Kita tambah. Lepas tu buka kurungan 50 gram kali dengan 37.6 kJ per gram. Lepas tu tambah dengan 100 gram kali 16.7 kJ per gram. Okey, awak tekan kalkulator cepat. Okey, ada yang dapat jawapan? Betul. Jawapan dia 5,220 kilojoule. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada subtopik 2.1.3 iaitu mengenai kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Jadi setiap individu tu dia mempunyai keperluan kalori yang berbeza sebenarnya, iaitu bergantung kepada umur individu tersebut dan juga saiz badan. Okey, individu mempunyai saiz badan yang lebih besar mungkin memerlukan jumlah kalori yang lebih tinggi berbanding individu mempunyai saiz badan yang kecil. Okey, seterusnya kita tengok pula kepada kesan amalan tidak menepati keperluan kalori individu. Okey, gambar yang pertama ni kita boleh tengok individu ni mempunyai masalah obesiti, yang mana mungkin dia mengambil kalori yang lebih daripada yang sepatutnya. Dan gambar yang kedua ni menunjukkan individu mempunyai kurang berat badan, yang mana ia mengambil keperluan kalori yang sedikit. Okay, seterusnya kita tengok pula kepada masalah kesihatan yang daripada amalan makanan tidak sihat. Yang pertama, kesannya pula adalah risiko penyakit jantung, dan juga tengok pula kepada corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya kepada kesihatan. Okay, sebenarnya kesihatan badan manusia itu bukan sahaja bergantung kepada jumlah kalori, tapi ia juga bergantung kepada waktu makan dan juga jenis makanan. Kalau kita tengok di Malaysia, banyak kedai yang buka servis 24 jam, dan perkara ini secara tidak langsung mengganggu corak makanan rakyat Malaysia. Okay, seterusnya jenis makanan masyarakat Malaysia yang macam kita tahu ada banyak jenis makanan iaitu macam pizza, coklat, air boba yang viral tu. Okey, perkara ni sebenarnya jenis makanan ni mempunyai gula yang banyak, ada pewarna dan pemanis tiruan, ada kafein dan juga garam berlebihan. Perkara ni akan memberi banyak kesan dan juga masalah kesihatan kepada rakyat Malaysia. Okay, sebenarnya kalau kita nak tahu, Malaysia mencatat rekod rakyat yang mempunyai masalah obesiti yang paling tinggi. Baiklah, cikgu akan sambung dengan aktiviti pada hari ini. Dengan cikgu ada satu soalan yang berbunyi, analisa setiap jenis popiah di bawah dan pilih popiah paling sesuai untuk disediakan sebagai menu petang bagi seorang yang mengalami obesiti. Jadi awak telah belajar obesiti adalah disebabkan individu tersebut mengambil nilai kalori makanan yang nilai kalorinya lebih tinggi
daripada keperluan yang diperlukan. Okey, jadi yang pertama awak ada popiah goreng inti ayam dan keju. Kedua, popiah kukus inti sayur dan ayam. Dan yang ketiga, awak ada popiah goreng inti sayur. Jadi kita kena pilih antara ketiga-tiga ini mana satu yang paling sesuai. Jadi dinyatakan bahawa 300 gram popiah ini mengandungi 12.6 gram karbohidrat, 70.2 gram protein dan 63.7 gram lemak. Okey, yang seterusnya 300 gram popiah kukus inti ayam dan sayur mengandungi 12.6 gram karbohidrat dan 60.6 gram protein. Okey, kita dapat lihat dia tak nyatakan kandungan lemak. Kerana apa? Popiah ini dikukus. Jadi kita tahu bebas minyak, bebas lemak. Okay, yang seterusnya kita ada 300 gram popiah goreng inti sayur mengandungi 21 gram karbohidrat dan 35.4 gram lemak. Okey, yang pertama, cikgu kira nilai tenaga karbohidrat bagi popiah goreng inti ayam dan cheese. Okey, dinyatakan bahawa ia mengandungi 12.6 gram karbohidrat. Jadi kita darabkan dengan nilai kalori karbohidrat bagi 1 gram. Okey, per 1 gram. Jadi kita boleh potong gram dengan gram, kita akan dapat 210.42 kilojoule. Yang seterusnya, nilai tenaga protein. Sama juga, kita tengok berapa yang protein yang ada dalam popiah tersebut. Popiah ini mengandungi 72.2 gram protein. Jadi kita darabkan dengan nilai kalori protein per gram. Jadi kita potong gram dengan gram, kita akan dapat 1172.34 kilojoule. Sama juga dengan nilai tenaga lemak. Okey. Jadi untuk nilai tenaga lemak kita akan dapat 2395.95 kilojoule. Okey. Jadi untuk kita tahu keseluruhan nilai tenaga atau nilai kalori bagi popiah tersebut, kita perlu tambah nilai tenaga karbohidrat, nilai tenaga protein dan tambahkan dengan nilai tenaga lemak yang telah kita kira semua tadi. Cikgu dapat 3,778.71 kilojoule. Jadi maksudnya awak makan 300 gram popiah goreng inti ayam dan keju ni, kamu akan mendapat 3,778.71 kilojoule. Jadi cikgu telah kirakan untuk kamu, tapi cikgu nak kamu kira sendiri jalan pengiraannya. Cikgu hanya ada jawapan. Cikgu dapat 1222.44 kilojoule bagi popiah kukus inti sayur dan ayam, dan nilai tenaga popiah goreng inti sayur pula cikgu dapat 1382.81 kilojoule. Jadi antara tiga ni kita perlu pilih yang paling rendah kerana kita nak bagi kepada orang yang mengalami obesiti. Jadi antara tiga ni yang mana paling rendah? Iaitu inilah paling rendah. Jadi kita pilih popiah kukus inti sayur dan ayam ini kerana popiah ini mengandungi kelas makanan yang seimbang, di mana dia ada sayur, dia ada serat, dia ada karbohidrat, dia ada protein dan tanpa lemak, di mana sangat sesuai untuk individu obesiti. Dan menu ini juga mempunyai nilai kalori yang paling rendah berbanding menu lain yang kita telah kira tadi. Okey, jadi sebagai kesimpulan untuk pembelajaran kamu hari ini, kamu telah belajar malnutrisi, iaitu disebabkan oleh kekurangan atau berlebihan mana-mana kelas makanan. Yang seterusnya kamu juga telah belajar konsep pinggan sihat Malaysia, iaitu suku karbohidrat, suku protein dan separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Okey. Yang kamu juga telah belajar nilai kalori makanan. Yang seterusnya kamu juga telah belajar kesan pengambilan jumlah kalori yang tidak menepati keperluan individu. Di mana awak telah belajar beberapa contoh punca masalah kesihatan serta kesannya terhadap individu. Setelah akhir sekali, kamu juga telah belajar corak pemakanan masyarakat Malaysia dan kesannya terhadap kesihatan. Jadi kamu telah nampak bahawa kesihatan badan kita turut bergantung pada corak pemakanan seperti waktu makan dan jenis makanan. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kamu hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham tajuk hari ini, dan sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan boleh ajukan kepada cikgu. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.